surat 141 latih kendiri 5.2b. Okey, jadi cikgu akan bincang berkenaan dengan yang ni sekejap. Berkenaan dengan diberi R ialah image. Okey, bagi objek R. R bertanda ni ialah image bagi objek R. Perihalkan pembesaran bagi setiap yang berikut. Maksudnya kalau kita nak buat huraian, kita akan lebih kepada kalau disebut perihalkan, huraikan, terangkan, itu adalah perkara yang sama ya. Mungkin dia guna perkataan perihalkan, mungkin dia kata guna perkataan terangkan ataupun dia guna perkataan huraikan. So antara tiga perkataan itu apa yang perlu awak laksanakan atau jawab adalah awak kena terangkanlah peristiwa apa yang berlaku. Maksudnya mungkin pantulan, putaran, translasi atau pembesaran. Tapi cikgu nak fokus pada pembesaran dahulu. Okey, kita lihat yang pertama A. Okey, untuk pembesaran, okey, untuk pembesaran yang pertama, dia ada tiga perkara yang perlu awak nyatakan. Yang pertama adalah awak kena nyatakan pusat. Okey, lepas tu awak kena nyatakan faktor skala. Okey, sorry, ada ini sahaja Tiga yang cikgu maksudkan adalah nama dia pembesaran. Lepas tu awak nyatakan pusat, nyatakan faktor skala bagi setiap soalan yang dinyatakan. Okey, kita pergi soalan A. Okey, untuk soalan A, okey, R yang bertanda ini adalah image. Okey, so ini adalah image. Dan ini adalah objek. Okey, R ni objek. Maksudnya awak kena tetapkan daripada objek dia pergi image. Tujuan awak tanda ni supaya awak tahu pergerakan tu berlaku dari mana. Mana objek yang pertama. So ni adalah yang pertama. So dari sini pergi sini of course lah awak nampak berlaku pembesaran, betul tak? Antara objek dengan image ni tak sama saiz. So kalau tak sama saiz dia adalah pembesaran. So yang pertama awak kena jawab soalan ini adalah awak kena tulis pembesaran. Okey, pembesaran apa? Pembesaran yang pertama awak kena cari pusat, yang kedua awak kena cari faktor skala. So cara nak cari pusat, sebelum ini kalau kelas KS1 kelas awak lah kelas KS1 cikgu ada terangkan dan kita ada buat aktiviti dalam buku praktis strategi. Tapi kelas MPV cikgu rasa cikgu tak buat yang tu, tapi awak boleh buat sendiri pada muka surat 71 ya. Kalau dalam buku ini kelas MPV cikgu rasa cikgu tak ada terangkan, kita tak bincang dalam kelas, kita tak buat dalam kelas. Maksudnya awak kena cari pusat pembesaran. Okey, so cara nak cari pusat adalah kelas KS1. Kalau cikgu dah terangkan, boleh sesiapa terangkan macam mana nak cari pusat pembesaran? Macam mana Is nak cari pusat? Cikgu. Macam mana nak cari pusat pembesaran? Ingat atau tidak? Cikgu. Okey, kalau diberi objek image dengan objek, awak kena ambil pembaris. Ambil pembaris, kita hanya cantum atau hubungkan antara dua titik yang setara. Kalau sebelum ini kita lihat garis yang setara kan, sisi yang setara. Sekarang awak kena lihat pusat yang titik yang setara. Contohnya, kalau ini adalah objek, ini adalah image, titik ni setara dengan titik ni. Jadi awak pun ambil pembaris, sambung. Sambung ini, sambung ke sini. Alamak, cikgu dah. Okey, sambung
Okey, itu adalah satu garis. Kita kena sambung beberapa, lebih daripada satu. So 2 ke 3 ke 4 terpulang pada awak. So sekarang kalau kita garis 2 pun sudah memadai sebenarnya ya. Okey, contohnya kita ambil, cikgu ambil titik ni setara dengan titik ni antara objek dengan image. Cikgu pun sambung. Okey, nampak? Kalau awak nak sambung ketiga-tiganya pun boleh. Oh, titik ni setara dengan titik ni pun sama, awak akan sambung. Tapi kalau awak buat dua pun sebenarnya sudah memadai untuk dapat jawapan. Awak nampak tak di mana titik persilangan antara ketiga-tiga garis atau dua garis yang awak buat? So kita nampak di sini. Inilah yang kita panggil sebagai pusat pembesaran. Pusat. Jadi dekat sini awak boleh tulis dekat huraian atau penerangan tentang pembesaran awak ialah pembesaran pada pusat. Pusat berapa? Awak pun tengok koordinat untuk titik ini. Koordinat untuk titik ini adalah kalau ini sifar, sini -5, bermaksud ini adalah -1, -2, -3, -4. Jadi X dia adalah -4. Awak pun tulis kat sini -4. Sini adalah -4 kan? Lepas tu awak baca Y dia berapa? Awak pun lihat Y adalah yang ni kan? Ini adalah paksi Y kan? So Y kat sini. Ini adalah sifar. So ini adalah 1, 2, 3, 4. Dekat sini adalah 4. Jadi titik ni nilai Y dia adalah 4. Okey, jadi jawapan dia yang pertama adalah pusat dan center. Kita masuk maklumat yang kedua. Okey, iaitu faktor skala. Jadi awak tulis kat sini pembesaran pada pusat -4 dengan faktor skala berapa? So nak cari faktor skala, hari Isnin cikgu ada terangkan lagi macam mana nak cari faktor skala, iaitu kita kena cari dua sisi yang setara antara objek dengan image. Faktor skala biasa dia akan tulis dalam bentuk K, iaitu image per dengan objek. Jadi awak lihat dekat soalan A, ini adalah image dan ini adalah objek. So dua sisi setara yang awak nak guna. Okey, mungkin image. Kalau cikgu guna garis ni sebagai image yang kita nak guna sisi dia, so objek dia adalah yang ni. Jadi kita kira ada berapa titik, ada berapa unit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi awak letak kat sini 9 per dengan berapa? Per dengan objek. Okey, so objek yang setara dengan garis ni adalah garis ni iaitu 1, 2, 3. So awak letak. Jadi 9 per 3 kalau awak selesaikan kita akan dapat 9 bahagi 3 dapat 3. Jadi awak tulis kat sini dengan faktor skala 3. So awak berjaya tulis macam ni akan dapat 3 markah. Mana pen merah cikgu? So ini 1 markah, 1 markah, 1 markah. Senang saja untuk dapat 3 markah. Okey, kita cuba buat soalan B. Okey, kita lihat soalan B. Okey, untuk soalan B sama juga, dia memang R ini adalah image, R bertanda ni adalah image, R yang tidak bertanda ini adalah objek. Kita dapat maklumat seperti bahagian atas tadi ini dia R bertanda ialah image bagi objek R. R ini adalah objek. Ini objek, ini image. Jadi kita tahu dia daripada objek-objek ni kecil. Hujan Okey, lepas tu yang ni adalah besar. So dia adalah hujan lah. Awak dengar bising tak? Bising, cikgu bising. Sekejap cikgu try. Sebab cikgu sebenarnya dekat balcony rumah memang kalau hujan bising sikit. Sebab dekat rumah cikgu ada lagi anak cikgu pun ada kelas, suami cikgu pun ada kelas. Banjir, rumah siapa banjir? Sialnya awak.
Itulah. Kalau tiba-tiba awak nampak cikgu pun banjir juga tu, sama-sama lah ya kita main air banjir. Batalkan kelas cikgu, batalkan kelas. Ya duk. Batik duk. Naik lutut tu. Cuba awak on kamera, cikgu nak tengok banjir rumah awak tu macam mana. Azri? Azri ke siapa tu? Hazman. Hazman, on kamera Hazman. Cikgu nak tengok banjir rumah awak macam mana. Ke nak cikgu presentation awak tunjuklah rumah awak. Boleh ke ni cikgu nak teruskan yang kedua ke awak nak pergi pindah barang ni? Saya boleh. Tak apa cikgu, boleh je. Saya tak sambung je. Saya tak kisah rumah saya banjir ke apa. Kelas penting. Okey, tak apa. Letak phone awak tu tempat tinggi sikit. Atau kalau guna laptop letak tinggi sikit. Air kat bawah tak apa. Okey? Okey ke Hazman? Okey, kita masuk soalan B. Kalau apa-apa maklumkanlah ya. Okey, cikgu teruskan soalan B. Pembesaran. Sama juga awak tulis pembesaran. Ambo Hazman. Duduk flat. Banjir. Okey, so pembesaran sama juga kita akan follow step tadi. Maksudnya yang pertama kita cari pusat. Macam mana nak cari pusat? Kalau case seperti ini, maksudnya objek berada di dalam image. Sama seperti tadi juga. Awak ambil sahaja pensel, ambil pembaris. Pudin dah masuk belum? Ada tak Pudin di sini? Arifudin? Tak ada. Tadi dia masuk. Lepas tu pukul 2 something, 2:10 dia masuk tadi. Lepas tu cikgu kata kelas 2:30. Dia kata nak pergi makan tapi cikgu tak nampak. Okey, awak tengok yang setara ya. Contohnya cikgu pilih ini adalah objek, ini adalah image. So kita sambung lah. Buat panjang-panjang. Sebab kita tak tahu dia sebelah atas ke sebelah bawah. Okey, yang kedua. Titik ni. Setara dengan titik ni, betul tak? Kalau cikgu buat garis pun dia still garis ni lah. Nampak tak dia bertemu kat sini? Kalau titik ni cikgu pilih untuk image, dekat objek adalah titik ni. Kalau cikgu garis pun dia still garis yang ni. So semuanya akan bertemu di sini. Nampak tak? So inilah yang kita panggil sebagai pusat pembesaran. Maksudnya pembesaran pada pusat. Okey, awak pun baca X dia. X dia adalah sini 5, sini adalah 6. Dan Y dia adalah negatif 5. Okey, dengan faktor skala. Kena buat ayat ya sebab dia minta kita perihalkan. Okey, dengan faktor skala berapa? Kita akan cari seperti tadi, iaitu image per dengan objek. Jadi K dia adalah, kalau awak boleh juga guna yang sengit ni, tapi mungkin sedikit sukar untuk awak kira berapa kotak. Sebenarnya awak boleh je ambil pembaris ukur berapa cm per berapa cm. Tapi kita boleh pilih antara sisi ni ada, okey contohnya sisi ni. Sisi ni senang awak kira, sisi ini setara dengan sisi ni, betul tak? Jadi kita kira image dia adalah 1, 2, 3, 4. Jadi awak dapat 4 per dengan objek dia 1, 2. So 4 per 2 sama dengan 2. So dengan faktor skala 2. Boleh faham ke? Okey. Untuk Cikgu, ya. yang garisan yang nak cari faktor skala tu, garisan tu pilih mana-mana je. Garis faktor skala ya, yang senang awak nak kira. Maksudnya yang setara. Mana-mana yang setara. Jangan mana-mana dengan yang tak setara pula. Contohnya awak kira atas ni kira yang ni. Untuk objek pula awak kira yang ni. So tak boleh lah. Dia mesti yang setara. Maksudnya kalau awak kira image yang ni, objek yang ni. Kalau awak kira ini sebagai image, objek adalah yang ni. Dia bertindih. Garis ni dia bertindih. Jangan pula awak kira ini image, ini objek. Maksud cikgu adalah
Panjang image adalah kalau awak ambil ini sampai sini. Ini adalah panjang image. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So awak akan dapat 12 per dengan berapa? Objek dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. So awak letak 6. So 12 per 6 still 2 juga jawapan dia. Maksudnya kalau awak pilih mana-mana pasangan, awak still dapat faktor skala yang sama. Jangan risau. Oh, slow Cikgu, kalau pilih mana-mana pun memang faktor dia sama kan cikgu? Ya, faktor skala akan sama. Asalkan yang Oh, setara, jangan tak setara. Maksud cikgu awak tu salah pilih pasangan. So tak boleh lah. Mesti pilih pasangan yang betul. okey faham. Oh, sian Cik Ali. Internet slow Ali? Tak apa, nanti cikgu share record. Alamak, yang hari tu, yang Isnin cikgu terlupa nak share. Okey, tak apa. Nanti cikgu share. Okey, so antara A dengan B, cikgu harap awak faham. Buku teks, siapa yang tak ada buku teks dengan awak sekarang? Ada tak buku teks? Ada. Okey, sila sambung C dengan D buat sekarang. Siapa yang dah siap, awak boleh tulis dekat mesej jawapan dia Cikgu harap awak boleh tulis panjang macam ni lah. Awak tulis C dan apa jawapan dia. Cikgu tunggu cikgu beri masa dalam 10 minit. Sama ada kalau Cikgu muka surat berapa tadi? Okey, muka surat 141. Ni 141. Mana ni? Ni muka surat 141. Baik cikgu. 10 minit, sekejap lagi, sekarang 2.55. Dalam 3-5 minit. 3-5 minit. C dengan D cikgu? C dengan D. Siapa siap lebih awal, cikgu still ada di sini tak ada masalah. Awak nak keluar, nak pergi sambil-sambil nak makan ke minum air boleh. Tapi pukul 3-5 minit kita akan bincang. Okey? Siapa dapat jawapan awal, tulis. Siapa betul, cikgu bagi hadiah. Tak ada buku teks. Okey, kalau tak ada buku teks, sekejap cikgu bagi soft copy boleh? Oh, okey. Ataupun awak, dia sebenarnya susah sikit kalau awak tak ada dalam bentuk hard copy sebab kita nak kena garis. Buku teks yang soft copy awak ada tak? Ala Aiman, kenapa dah left? Ada tak? Siapa nak left pun boleh tapi masuk balik sebab kehadiran cikgu akan kira sekejap lagi. Line tu cikgu. Line dorang slow sangat. Boleh terkeluar. Kalau Cikgu minum air tak apa. Siapa yang internet ada masalah, awak boleh keluar sekejap. Nanti masuk balik 3-5 minit. Minum dulu. Cikgu minum kejap Buat apa ni? Man, bawa keluar shisha tu man dalam bilik. Apa benda? Bawa keluar shisha man. Bawa keluar shisha. Hakam, rumah awak ada masalah internet ke Hakam? Alah takkanlah ada juga menipu. Hakam? Cikgu. Tak ada lah, tadi ada hal. Menipu takkan. Penipu. Kalau cikgu okey takkan lain kata okey. Alamak kau nak menipu agak agam. Okey, siapa baru masuk tak sempat dengar penerangan ataupun arahan cikgu tadi? Azman. Aiman, dengar tak tadi cikgu suruh buat apa? Saya tak dengar cikgu. Bab. Buat Saya tak dengar cikgu tadi. Betul saya keluar balik saya keluar kejap. cikgu beg berapa tu? Kan. Okey, awak buka muka surat buku teks, buka surat 141. Okey, buka sekarang. 141. Okey. Tadi cikgu dah terangkan A dengan B. Sekarang cikgu minta awak semua buat soalan C dengan D. C dengan D. Ya. 3-5 minit kita akan bincang. Ada Aiman. Awak dengar tak cikgu terangkan A dengan B tadi Aiman? A dengan B. Saya macam kurang jelas lah cikgu. Sebab saya separuh masuk. Saya no dah sampai B cikgu. A pun cikgu tak. Cikgu,
Ya. Kalau nak kira skala tu, dia punya image kat atas, objek kat bawah kan? Tak kisah atas atau bawah, Mus. Yang penting di mana dua garis tu bertemu. Cikgu, Kiri ke, kanan ke, atas ke, bawah tak kisah. cikgu. Apa dia? Oh bukan, yang bahagi tu. Bahagi betul. Yang tu faktor skala memang kena image di atas. Okey, apa dia? Okey, Suara Aiman. cikgu slow cikgu. Alamak, slow Ha, Cikgu. Kurang. Okey, better? belum lagi. Slow Ah, lagi. Slow sangat. Ha. Okey, slow lagi. Good low. Okey dah sikit. Better sikit. Oh, alamak. Cikgu ni nak kena cari yang baru ah. Nanti nak tunggu kedai Hai, buka Go. dulu ah. Kena batalkan kelas hari ni, cikgu. Oh, kena batal. Awak ni Kena kelas, kan. Siapa ada kedai Shopee jual peralatan gadget macam ni? Kat Ada tak? Pemai ada, cikgu. Permaisuri. Boleh order tahun depan sampai tu. Aduh, sekarang kan tutup Aiman. Nak kena order online. Ya ke tutup? Kedai-kedai gadget semua tutup sekarang. Oh bagus awak memang tak keluar rumah lah ni, maksudnya tak tahu kedai tutup ke buka. Saya busy mencari rezeki, cikgu. Berarti mana Aiman? Apa dia? Kerja mana? Mana ada kerja, cikgu? Cikgu Okey. betul tak jawapan saya? Mana? Okay. Bagus ya Mus. Okey, pusat 52. Sekejap. Skala 3/6. Jangan tulis 3/6 Mus. Tulis terus jawapan dia berapa. Oh, okey. Kalau 3/6 berapa jawapan dia? 1/2 kosong ataupun 0.5. Ya betul. Awak tulis 1/2 ataupun 0.5 boleh. Okey, pusat awak dah. Okey, jawapan awak 1 markah. Kena tulis kat depan dia pembesaran. Pembesaran pada pusat 52 tu betul, Mus. Skala tak boleh skala saja, mesti tulis faktor skala dengan lengkap. Cikgu kena tolak markah ke? Kalau awak buat macam ni, dapat 1 markah. Lah, ruginya. Tapi betul, hari tu yang cikgu tengok, cikgu tak pastilah dari sekolah mana. Tante dari sekolah Badatul Razak pun cikgu tak pasti sebab dia online kan. Kita tak tahu calon tu dari sekolah mana. Memang ramai pelajar hilang markah. Contohnya faktor skala, dia tulis skala. So tak ada markah diberi. So kena tulis dengan lengkap. Ataupun dia buat skala faktor, tak boleh juga. Ataupun tulis faktor saja pun tak terima. Skala saja tak terima. Mesti tulis dengan lengkap faktor skala. Cikgu, Ya. besaran pada pusat 52 dengan faktor skala 2. 2. Dapat 2 markah Is. Sekejap. Dapat 2 markah. Ya. Tak dapat. Cikgu, faktor skala saya salah ke? Faktor skala awak betul. Tapi sebab awak guna skala, so tak betul lah. Nak Alah. betulkan. Siapa lagi nak bagi jawapan? Mus, nak ulang balik jawapan awak? Macam mana tu? Faktor skala. Lupalah ayat dia cikgu. Okey, cikgu tunjuk yang ni Okey, cikgu tunjuk. Okey. Cuba baca jawapan awak. Pembesaran pada pusat 52 Okey. dengan faktor skala 1/2 atau 0.5. 1/2 je, sampai situ je. Okey, bagus kan? Itu baru 3 markah ya. Faktor skala dia bukan 2. Dia adalah Banyak. 1/2. Kenapa A 1/2? Sebab saya tadi buat 6/3. Silap aku. Oh bagus Azri, jawapan sama dengan Mus. Sama yang mana? Sama yang tulis ke sama yang sebut? Cikgu, di mana-mana boleh cikgu. 1/5 atau 0.5 boleh. 1/2 atau 0.5 pun boleh cikgu. Ya, sama jawapan dia. 1/2 sama dengan 0.5 sama. Awak mana-mana jawapan boleh tulis lah. Ya. Hadiah dia tuition free ke? Apa dia? Cikgu cakap siapa jawab betul tadi dapat hadiah. Hadiah tuition free ke cikgu?
Tuition free memang cikgu akan bagi. Dah ada lain buat tuition tak hari Sabtu? Dah ada belum? Ada cikgu, kita orang MPV cikgu. Okay, MPV cikgu tak nak clash. Pukul berapa MPV? Standard kena tengok cikgu Fahmi. Kadang dia ada kelas juga. Hari Kadang-kadang dia buat pukul 2-3 pagi tu. lebih lah tu. hari tu kenapa ramai tak hadir kelas dia? Cikgu tengok ada 11 ke 12 orang je hadir hari tu. Ramai kat cikgu. Ingat cikgu masuk. Tak baik buat kat cikgu. Cikgu tu kan percuma dia sanggup daripada jauh datang untuk untuk jumpa awak semua. Dia datang kat ni cikgu? Secara online. Cikgu, Ya. Sabtu Iman, dengan suara kita orang ada SRT. Sabtu ada SRT pukul berapa? Daripada 2.30 sampai 4.30. Sabtu Okey, Betul, 2.30, 4.30. Tapi MPV tak pasti kelas cikgu Fahmi pukul berapa, Aiman? tak Cikgu. pasti. Tapi dia kena Cikgu, tengok. siapa dia kelas? Dia kata dia ada kelas juga macam tu dia kata. Yalah, dia pun ada murid-murid sekolah dia juga. Cikgu, So, Sabtu hari kelas agama lah cikgu. Fizik ada kelas agama pukul 2 sampai 3. Agama. Kamu Fizik agama. seorang je ke agama? Orang lain tak terlibat? ada lah kita orang yang terlibat. Kita orang. Ramai tak sertai? Ramai. Alhamdulillah ramai. Kelas tu untuk SPM. Dah makin penuh jadual. Ada MPV lagi, agama lagi. So matematik macam tak ada masa lah ni ya. Ni malam. Tak. Buat malam okey malam. Malam. Boleh je. Malam Cikgu, tu. malam tu ada kelas cikgu. Boleh Malam ikut, tu ada boleh kelas. ikut. Malam Boleh, kerja boleh, apa? boleh. Malam saya ada kelas kat tu. Saya ada training PUBG. Training PUBG. Yang bukan-bukan. Tak apa, nanti cikgu plan tengok tajuk apa yang kita nak cover, nanti cikgu tetapkan tarikh bila ya. Nak tengok dulu berapa orang hadir. Siapa konsisten hadir ataupun ada peningkatan markah, cikgu akan bagi hadiah. So minggu depan, cikgu rasa minggu depan cikgu nak bagi sedikit test. Test adalah berkenaan dengan tajuk yang kita belajar sekarang. Lepas tu nanti kita akan repeat balik. Cikgu nak tengok siapa yang ada peningkatan. Bukan paling tinggi tau, peningkatan yang cikgu nak tengok Kalau siapa yang ada peningkatan tu baguslah. Cikgu akan berilah something untuk awak. Okay, boleh? Okay, cikgu rasa dah 3-5 minit. 3-5 minit. Awak buat aku tak ni dah bercakap je ni. Cikgu pula terbercakap buat. dengan awak. Buat cikgu. Pembesaran pada pusat. Okay, T. Okay, cikgu nak dengar jawapan T. Alamak cikgu, saya not sure cikgu betul ke tak. Saya pun Okay, pembesaran. pembesaran pada pusat. Sekejap. Cuba tak cari titik yang setara. 6/4 dengan faktor skala Pusat berapa? 4-4? 6/4 cikgu. Betul tak? Ke salah? Pusat 6-4 6/4. Ke salah? Ke salah saya kira? Saya dapat 7. 7 apa? Jujur aku, 7/4. 7/4. 7/4 cikgu. Awak janganlah sebut 7/4. Jangan kata per. Dia dalam bentuk 7/4. 7/4. Awak dapat 7/4. Aiman dapat 6/4. Fizi 3/4. Okey, bagus Fizi telah memberi jawapan yang lengkap. Pembesaran pada pusat 7/4 dengan faktor skala 1/2/3. 1/2/3 ataupun Fizi buat 3/2. Ada negatif. Okey. Saya dapat 1/5 cikgu. 1/5 Kamarul. Okey. Kita tengok jawapan siapa yang kena. Okey, kita lihat yang pertama, faktor skala. Tak dengar suara cikgu ke? Suara cikgu slow. Okey. Dia ikut line juga. Okey. Tapi dah 100% lah. Aduh, cikgu nanti cikgu kena pergi cari mic yang special punya senang yang besar punya tu cikgu beli. Nanti cikgu cari. Tak apa cikgu, bukan salah cikgu. Kadang-kadang line dia akan buat suara siapa-siapa dalam Beli ni go, beli go, beli go.
Kalau Aiman Boleh ko. Faris, kenapa pula nak keluar ni? Suara cikgu slow awak dah nak keluar. tak, ego dia keluar masuk balik. Merengek lah. Tak, dia nak keluar sekejap lepas tu masuk balik. Oh, okey. Gerilak dia lah. Faham. Mus ni memang memahami. Tak ada teka je. Saya tak memahami ego. Apa dia? Saya tak memahami ke ego. Tak memahami juga. Is. Amat memahami. Ah juga. Nak juga. Baca Aksan. Okey, so yang betul untuk pusat adalah 74. Ni 74. Ni 7 dan ini adalah 4. Kena sambunglah titik yang setara ni. Nampak tak hujung yang runcing ni setara dengan runcing yang ni? Nampak tak Aiman? Jayab. Hujung yang ni Nampak sama setara dengan hujung ni. Awak sambung, dia bersilang tengah-tengah ni. Setengah ni lah yang kita panggil sebagai pusat pembesaran. Okey, settle pusat. Sekarang kita nak tengok skala. Kenapa tadi Fizi letak negatif? Bagus Fizi. Dia sebenarnya kalau awak lihat apabila kita dapat objek dengan image, biasanya awak nampak tak ini adalah pusat. 3-2 je. Okey, sini pusat. Okey, sini adalah pusat. Sini adalah objek. Ini adalah objek. Dan ini adalah image. Dia kalau sebaris seperti ini, maksudnya pusatnya berada di hujung. Di hujung. Ini adalah positif. Faktor skala positif. Macam juga dengan yang ni. Yang ni awak nampak ini pusat. Lepas tu sini adalah objek. Sini adalah image. Pusat ni berada di hujung. Pusat berada di hujung. Dalam situasi soalan di manakah pusat berada? Pusat ada di mana? Tengah-tengah. Ya, pusat berada di tengah-tengah. Sini objek, sini pusat, sini image. Pusat ni berada di tengah. Ya. Kalau pusat di tengah, antara objek dengan image ni nampak tak macam terbalik? So dia macam terbalik. Of course, jawapan awak memang akan dapat faktor skala negatif. Negatif berapa? Awak kena buat perkiraan. Kalau ini adalah image, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per dengan objek yang setara dengan garis ini adalah 1, 2, 3, 4. So 6 per 4 setelah kita kecilkan kita akan dapat negatif 6 bahagi 3 kita akan dapat bagi 3. 6 bahagi 2 kita akan dapat 3, 4 bahagi 2 kita akan dapat 2. That's why negatif 3 per 2. So Cikgu, maksudnya apa-apa image yang maksudnya yang terbalik dia akan automatik jadi negatif? betul. Maksudnya awak nampak terbalik dan juga pusat dia berada di tengah. Fizi, jawapan dia memang negatif 3 per 2 betul dah awak buat? Bukan negatif 3. Oh, tadi awak salah letak ke negatif? Tapi jawapan salah awak tu memang jawapan dia adalah betul ya. Jawapan dia adalah negatif 3 per 2. Sebab dia terbalik. Jadi jawapan yang lengkap macam Fizi buat tadi tu dah betul. Jawapan Fizi tadi, kejap Okey, pembesaran pada pusat 74 dengan faktor skala negatif 3 per 2. So 3 markah Fizi. Nanti beri alamat kat cikgu ya Fizi. Okey, faham macam mana dapat faktor skala dengan pusat? Dia kalau awak lihat dalam buku teks ni. Okey, dia macam ni ya. Kalau awak lihat pada muka surat 139, dia ada terangkan sebenarnya detail. Okey, kalau K ni adalah faktor skala ya. K ni adalah faktor skala. K lebih besar daripada 1, maksudnya nilai dia adalah positif. K ni positif, faktor skala positif. Ni kalau macam cikgu ajar tadi. Ini adalah pusat, sini adalah objek, sini adalah image. Okey. So pusat, objek, image pun sama. Dia ini bertindih bertindih. Ini pun sama. Maksudnya image, maksudnya pusat ni berada dekat luar. Dia still positif. Okey.
Tetapi dia akan dalam bentuk pecahan. Dia akan dalam bentuk pecahan. Okey, nampak tak ni situasi ni? Pusat berada di tengah, pusat berada di tengah, pusat berada di tengah. So dia akan dapat negatif negatif K. Okey, sebenarnya tujuan kita discuss semua ni adalah untuk membolehkan awak memahami kalau kita nak jawab soalan panjang yang cikgu terangkan. Fizi, Fizi nanti bagi alamat kat cikgu. WhatsApp. WhatsApp dia. Okey. Awak lihat muka surat. Okey. Pembesaran muka surat 71. Okey. Yang 71 tadi adalah sama juga. Awak boleh buat dengan cara gariskan antara objek dengan image yang setara. Contohnya awak lihat yang ni. Dah siap? Tak apa, letak situ. Kami ambil. Okey, macam ni. Ni adalah objek dengan image. Ini adalah objek, ini adalah image. So, sambung lah. Okay, lepas tu C ni, C tanda dengan C. Awak sambung juga. Di mana dua titik tersebut bertemu, itu adalah pusat pembesaran. Okey, garis-garis je. Macam kita buat tadi. Siapkan layar, nanti cek jawapan. Untuk kelas MPV ya, kelas MPV sebab hari tu kelas K1 cikgu dah buat. Ya, kelas K1 dah buat dalam kelas. Kelas MPV hari tu cikgu dah tinggal. Cikgu kemungkinan kelas awak, cikgu tak pasti cikgu tak masuk ke apa benda ke, ada miss lah satu kelas. Garis kat tengah pun boleh, Azri. Contohnya awak tengok ni titik ni kan, B ni dengan B ni sama. So garis lah. Awak still akan dapat tempat yang sama juga. Tadi cikgu dah cakap mana-mana garis yang awak pilih tak kisah asalkan dia adalah setara antara objek dengan image. Setara kalau macam ni awak kena hati-hati ni. So garis ni dengan ni. Ini dengan ni. So M ini dengan M ini. Jadi dia punya pusat dia adalah di tengah-tengah lah nanti. Okay. Sila buat sampai habis, awak akan nampak lah. Maksudnya faktor skala pusat dia tu adalah tapi kalau awak nak mahir juga carilah faktor skala sekali. Cari pusat, cari faktor skala. Tak faham boleh tanya cikgu. Boleh kita teruskan dengan soalan penyelesaian masalah. Sebenarnya cikgu nak bincang ni. Kita bincang satu soalan je dulu sebab cikgu tak nak bincang selagi awak tak try buat. Okey, cikgu nak terangkan soalan nombor 6 Cikgu terangkan nombor 6. Okey, macam cikgu ceritakan hari Isnin untuk soalan pembesaran. Okey, untuk soalan pembesaran sebenarnya ada 3 bahagian. Dia akan ada 3 bahagian yang ditanya dalam SPM. Okey, bahagian yang pertama adalah dia akan soal berkaitan dengan koordinat. Koordinat mungkin dia akan beri satu titik, cari satu titik objek, cari image bagi objek tersebut. Di bawah penjelmaan apa-apa nyatakan koordinat. Yang kedua adalah hurai atau terangkan, explain. Okey, yang ketiga adalah luas. Okey, jadi kita akan buat ketiga-tiganya hari ni. Apa yang cikgu terangkan tadi adalah berkaitan dengan hurai. Tadi kalau pembesaran, awak kena nyatakan pusat dengan faktor skala. Tapi kalau dia tanya translasi, awak kena nyatakan dalam bentuk, bukan dia tanya, tapi kalau jawapan awak adalah translasi, awak kena nyatakan dalam bentuk XY. Kalau putaran, awak kena nyatakan
Sekejap ya. Cikgu tulis kat sini kalau untuk hurai ni, untuk hurai. Hurai ni mungkin translasi. Okey, kalau translasi awak nyatakan yang XY ni berapa? Okey, kalau jawapan awak pantulan, pantulan kita kena nyatakan pusat. Okey, lagi awak kena nyatakan arah dan awak kena nyatakan sudut. Sudut ni biasa 90 darjah ataupun 180 darjah yang kita buat sebelum ni. Arah ni adalah ikut atau lawan jam. Ikut atau lawan. Pusat seperti tadilah ya, pusat. Okey, yang ketiga, pantulan pula. Sorry, ini adalah putaran ni, dia tulis putaran. Okey, kalau pantulan ada satu perkara je iaitu paksi. Paksi pantulan atau garis pantulan. Dan yang terakhir, pembesaran. Untuk pembesaran seperti yang cikgu atau kita discuss tadi iaitu pusat dengan faktor skala. Okey, jadi kita lihat soalan sekarang. Kita mula dengan koordinat. Okey, baca soalan nombor 6. Rajah di bawah menunjukkan titik H. Okey, diplot pada suatu satah kata. So awak pun nampak ini adalah titik H. Okey, kita baca soalan seterusnya. Transformasi P ialah translasi negatif 32. Transformasi Q ialah pantulan. Q ni pantulan, P ni translasi. Pada garis Y sama dengan 1. Nyatakan koordinat. Nampak tak? Nyatakan koordinat. Inilah yang cikgu cakap tadi. Bahagian yang pertama, dia akan tanya koordinat. So nyatakan koordinat bagi image titik H. Titik H ni di bawah transformasi berikut. Mana soalan dia? Kita nak cari H. H nak cari apa? Kita pun baca dekat berikut ni apa? Yang pertama I ni. I ni apa? P kuasa 2. P kuasa 2 ni apa? Awak pun tengok apa dia P, awak pun naik balik cari. Oh, P ialah translasi negatif 32. So daripada H ini, kalau negatif 32, negatif 3 awak kena gerak. Azri nak salin ke apa? Azri kata nak buat nota. Sekejap lagi cikgu share je. Cikgu snap nanti cikgu share. Okey, so negatif 3. Negatif 3 ni kiri ke kanan? Kiri. Ya betul, kiri. Kiri sebanyak 3 langkah. Jadi awak pun gerak 1, 2, 3 ke kiri. 2 ni naik ke turun? Naik. Naik sebanyak 2. Jadi awak pun naiklah 1, 2. So inilah jawapan dia. Itu adalah P. Kalau P kuasa 2 bermaksud P. Maksudnya kita kena buat P sebanyak 2 kali. Jadi selepas P yang pertama, awak akan dapat jawapan dia kat sini adalah 2, 4. Jadi kita akan tulis 2, 4. Seterusnya, kita akan ulang lagi P yang kedua. Ini P yang pertama, ini P yang kedua. Masih lagi negatif 32, jadi 3 langkah ke kiri dan 2 langkah ke atas. Dan jawapan yang kedua adalah, ini adalah negatif 1 dan ini adalah 6. Jadi awak tulis kat sini negatif 1, 6. Okey, settle untuk 1. Berjayalah awak dapat 2 markah. Ya, sebab dia kata P kuasa 2. Memang kena, P kuasa 2 tu bermaksud PP. Kalau tulis P sahaja, memang awak buat sekali dan itu jawapan akhir. Tapi kalau tulis P kuasa 2, kena buat 2 kali. Kalau P kuasa 3, 3 kali lah awak kena ulang. Okey, jadi kita lihat yang kedua. Dia buat 2 tu sebab dia cakap pantulan ya cikgu? Pantulan, ada pantulan kat sini?
Itu Q pantulan. Tak masuk lagi. Yang kedua ni ada Q. Sebab Awak kuasa 2 Mus. Kuasa 2. ini P kuasa 2. Cikgu dah conteng Awak tengok dekat buku awak. Buku awak dia tulis macam ni kan. P kuasa 2 kan. Oh, ya, saya tak perasan. Sorry, cikgu. Tapi kalau dia P saja awak buat sekali je lah. Tapi dia tulis P kuasa 2 so awak kena ulang 2 kali. Okey, kita lihat PQ. Kita akan buat Q ke P dulu? Q. Q yang pertama. Jadi kita pun lihat Q itu apa, awak naik balik ke atas. Nak mula di mana? Still mula daripada H ya. Okey, so Q ialah pantulan pada garis Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 melintang ke menegak? Melintang. Ya, betul melintang. Sebab kalau dia kata Y sama dengan 1, awak lihat pada paksi Y mana 1. So ini 2, sini sifar. So of course lah kat sini 1. Jadi awak kena buatlah satu garis. Ini adalah nama dia Y sama dengan 1. Jadi kita sekarang H ini kita nak pantul pada Y sama dengan 1. Pantul means macam ni ke sini. Ini titik dia. Kita akan pantul ke sini. Dengan kata lain, awak boleh kira dari sini ke sini jarak dia adalah sama. Maksudnya ini satu kotak, sini pun satu kotak. Jawapan dia adalah di sini. So koordinat untuk titik ini adalah berapa? Berapa? 5? 0. 5 berapa? Ya, 5 kosong. Dan yang seterusnya daripada 5 kosong ini kita nak buat apa? Kita akan buat yang kedua iaitu P. P itu apa? P ialah translasi negatif 3, 2. So daripada sini awak ulang. Negatif 3, 1, 2, 3. 2, 1, 2. So inilah jawapan akhir. Berapakah koordinat jawapan akhir? 2, 2. Ya betul, tepat sekali 2, 2. Okey, so settle lah bahagian pertama yang cikgu cakap tadi iaitu koordinat. Okey, kita masuk yang kedua. Okey, untuk soalan B, rajah di bawah menunjukkan beberapa pentagon yang dilukis pada suatu satah kertas. Okey, ini kita ada 1, 2, 3 pentagon. Okey, soalan dia adalah yang seterusnya. Cikgu baca awak ada kan buku? Nampak tak kalau cikgu nak nampak semua sekali? F kecil sangat nanti. Okey, F, L, K, J, H. Yang besar tu, yang besar ni ialah image. Okey, F, L, K, J, H ialah image. Jadi awak pun tanda, oh ini adalah image. Tanda siap-siap. Bagi A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. So ini adalah objek. Settle maklumat yang pertama. Di bawah gabungan transformasi UV. So kita dah tahulah kalau UV, V dulu yang berlaku, betul tak? Dan huraikan selengkapnya setiap transformasi yang berikut. Dia kalau ini objek, ini image, maksudnya ada dua transformasi yang berlaku. So daripada situ awak rasa apakah transformasi tersebut? Teka dulu. Ada nampak besar tak? Nampak pembesaran. Okey, satu pembesaran. Satu lagi? Faktor skala. Antara empat ni. Awak pilih antara empat ni. Translasi, putaran, pantulan, pembesaran. Okey, pembesaran satu. Satu lagi apa? Pantulan, putaran, translasi. Pantulan. Betul So pantulan. Jadi jawapan awak kat sini, awak tulis siap-siap. Okey, ini adalah pantulan. Okey, pantulan. Okey, yang ni pembesaran. Awak berjaya tulis macam ni pun ada dah dapat. Ini satu markah, ini satu markah. Kalau tadi kita dah dapat 4 markah untuk koordinat, tadi dah 4 markah. Okey, lepas tu untuk yang kedua ini, awak kena hurai. Kalau tulis nama dia sahaja pun dah dapat ini satu markah, ini satu markah. Tapi kalau nak dapat markah yang lebih, awak kena terangkan dengan detail. Maksudnya kalau pantulan tadi cikgu dah terangkan, awak kena nyatakan paksi pantulan. Maksudnya di manakah garis pantulan ataupun yang membahagi dua antara objek dengan image. So kalau pantulan yang pertama awak rasa kat mana paksi dia?
Antara objek dengan image dia flip macam ni kan, nampak tak dia macam dia macam ni, flip macam ni kan. So kalau flip bermaksud inilah yang kita panggil sebagai garis pantulan. So inilah dia punya garis. UI. Ya, garis ini. Garis ini nama dia adalah paksi Y. Ataupun awak juga boleh tulis sebagai X sama dengan kosong. Ataupun dia adalah paksi Y. Jadi jawapan awak tulis je lah terus kat sini. Pantulan pada paksi Y. Siap. Terus tulis pantulan pada paksi Y. Tapi kalau exam, dia ada ruang jawapan sebenarnya. Ada ruang jawapan kan, awak tulis je lah dekat ruang jawapan tu. Jawapan I, A apa? Oh, V itu pantulan pada paksi Y. So kita akan dapat berdaya ini satu markah, ini satu markah. Settle dua markah. Okey, sekarang kita pergi pembesaran. So untuk pembesaran, objek ini okey. So daripada objek ini dah pergi sini di bawah pantulan. Okey, untuk jawapan yang pertama. So daripada sini pergi besar sini, awak kena terangkan pembesaran tadi, dua maklumat apa yang kita nak terangkan? Apa ni? Pusat pembesaran. Okey, faktor skala pusat dengan faktor skala. Okey, jadi pusat dia berapa ni? Siapa dah dapat pusat? Siapa dah dapat jawapan pusat dia? Cari sekarang. Ada internet ke? Boleh tulis dekat message awak dapat berapa pusat? Semua siapa ada dapat jawapan, awak boleh tulis dekat message pusat berapa, pusat pembesaran? Hakam, Zamarul, Aiman, Aina, Ajim, Aiman, Batrisha. Apa yang confuse Mus? Cik Alif, Haris, Is, Kamarul, Mas Aida, Azanuddin, Fizi, Amir, Danish, Azri, okey, Faris, Hazman. Apa yang awak confuse Mus? Tak lah cikgu, baru belajar. Tapi saya tak tahulah. Nak cari pusat kan? Okey, untuk cari pusat, awak kena sambung antara dua titik yang setara. Antara objek dengan image. Awak dah tahu ini image. Okey, kalau ini di bawah pantulan, so ini dah jadi objek lah. Ini dah jadi tadi image untuk yang ni. Tapi apabila awak nak cari pembesaran, ini dah jadi objek, ini dah jadi image. Awak tak payah sambung dengan yang ni dah, tak payah tengok ni. Jadi nak tahu kat mana pusat dia, sambunglah. K ni setara dengan N. Jadi awak akan dapat K dengan N. Sambung. Okey, yang lain lagi mana? J. J dengan Q. Awak pun sambung juga. Kat mana? Nampak tak dia bersilang di mana? Bersilang dekat P kan? P Alamak cikgu Dani. F ke P? F. Okey, bersilang dekat F. F. Jadi awak pun tulislah dekat jawapan dia, iaitu pantulan pembesaran pada pusat F 31. Awak boleh tulis F ataupun awak nyatakan skala ya. Ya betul. Jawapan dia berapa? 13. Ya betul. 1, 3. Okey. Maklumat yang kedua adalah faktor skala. So awak tulislah dengan faktor skala. Berapa faktor skala dia? Kita akan kira. So pilih satu sisi yang setara. Contohnya awak pilih
KJ. KJ tu ini image. So KJ tu ada 1, 2, 3. So dapat 3 per. Dan untuk NQ yang setara 1. Jadi faktor skala dia adalah 3. Jadi faktor skala 3. Itu sahaja. Boleh ke? Boleh. Nanti cikgu share video ni, awak jangan risau. Awak pergi sambung dengan ABCDE Mus. Dia kalau dalam SPM dia memang melibatkan gabungan. Jadi awak kena pandai lah. Daripada pertama pergi kedua. So yang kedua tu tadi image dia dah jadi objek apabila dia nak pergi yang ketiga. Yang image tadi nak tukar jadi objek. Okay, Nampak kebat betul cikgu. apa dia? Nampak kebat betul. Ini memang setiap tahun macam tu. Okey, kita lihat yang terakhir untuk hari ini iaitu luas. Okey, kita dah masuk koordinat settle, hurai. Hurai ni memang struggle jugalah. Tapi kalau awak rasa susah sangat, at least awak teka-teka 2 penjelmaan tu pun dah dapat 2 markah. Kat sini 4 markah. Okey, kalau awak berjaya kat sini mungkin dalam 5 atau 6 markah. Kalau awak berjaya seperti tadi, kita dapat sini 2 markah. Sini 1, 2, 3. Ada 3 markah. So total dia 5 markah. Okey, dan yang terakhir luas. Soalan luas tu berbentuk macam mana? Kita akan lihat soalan ni. Diberi ABCDE mewakili kawasan dengan luas 40. ABCDE itu adalah objek ke image? Objek ke image? Cik. Cikgu kalau kotak K ke J tu sepatutnya 4 K ke J. K ke J. Kenapa pula sepatutnya 4? Memang 3 dia bagi. Awak kira kotak ya Fizi? Okay, so dia adalah objek. ABCDE adalah objek. Hitung luas kawasan berlorek. Okay, awak nampak apa yang berlaku dengan kawasan berlorek? Yang ni cikgu tak ada terangkan hari Isnin, tapi contoh-contoh lain mungkin dia ada 3 je untuk luas. Luas ni ada 3, mungkin dia tanya luas objek, mungkin dia tanya luas image, mungkin dia tanya luas kawasan berlorek. Sekarang soalan dia tanya luas kawasan berlorek. Okay, kalau dia tanya luas image, awak guna formula K kuasa 2 darab dengan luas objek. Ini formula memang diberi dalam bahagian hadapan kertas exam. Memang diberi. Luas image sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. Tapi kalau dia bagi luas objek, awak nak cari luas image, awak kena buat luas image bahagi dengan K kuasa 2. Kita pindah-pindah je. Tapi kalau luas kawasan berlorek, awak kena cari luas yang mana lebih besar. Okay, kalau awak tengok kat sini, yang bahagian besar ni adalah image. Ini adalah objek. Jadi image tolak objek lah. Jadi apa yang perlu awak buat, luas image tolak dengan luas objek untuk dapat luas kawasan berlorek. Jadi dekat sini kita nak cari luas kawasan berlorek, formula dia adalah luas image tolak dengan luas objek. Jadi luas objek telah diberi iaitu 40. Luas objek 40. Luas image macam mana nak cari? Kita akan guna formula yang K kuasa 2 darab dengan luas objek tu. Yang kita dah belajar sebelum ni iaitu luas image sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. So K kuasa 2, K tadi dekat soalan I tadi, K dia adalah faktor skala tadi, adalah 3 kan? Jadi kita akan dapat 3 kuasa 2 darab dengan luas objek adalah 40. Jadi kita akan dapat 3 kuasa 2, 9. 9 darab 4 kita akan dapat 360. Okey. Jadi awak pun tulislah kat sini 360 tolak dengan 40.
So jawapan dia adalah 320. Itu sahaja jawapan dia. Jawapan untuk soalan yang kedua. Boleh? Tapi kalau dia kata cari luas image. Kalau soalan dia kat sini dia tukar diberi A, B, C, D, E ialah 40. Luas A, B, C, D, E ialah 40. Ni. Diberi A, B, C, D, E mewakili kawasan dengan luas 40. Cari luas F, L, K, J, H ataupun cari luas image. So awak hanya kira sampai 360 saja dah siap dapat jawapan. Awak kira-kira dapat ni dah cukup. Sampai sini saja jawapan. Tapi oleh kerana dia nak bukan luas image tapi dia nak luas kawasan berlorek. Jadi luas image yang awak dapat tadi awak kena tolak dengan luas objek. Boleh? Boleh cikgu. Okey, so kelas kita setakat ini sahaja. Cikgu harap awak cuba jawablah soalan-soalan. Nanti kalau perlu cikgu akan terangkan ini soalan-soalan, semua soalan ni satu-satu cikgu akan terangkan dalam mungkin kelas tambahan. Cikgu akan terang satu-satu, kita ada banyak masa. Tapi untuk kelas cikgu kena teruskanlah sebab kita pun nak kena habis silibus kita. Kelas cikgu nak habiskan silibus, tapi kalau dalam kelas tambahan kita akan buat detail. Maksudnya kita akan pergi satu-satu dengan lebih detail, jadi awak lebih faham lah Boleh? Nanti awak bandingkan saja jawapan-jawapan yang awak buat tu dapat atau tidak dan sebagainya. So jawab dulu, nanti kalau ada kelas tambahan cikgu akan terangkan detail untuk soalan 1 sehingga soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dah ada. Lepas tu soalan 7, 8. Kita akan bincang dalam kelas tambahan nanti. Satu-satu. Ada apa-apa nak tanya tak sebelum kelas kita berakhir hari ini? Cikgu, apa tadi yang cikgu cakap yang kita kena bincang tu? Gini, soalan 1 sampai soalan 8. Kecuali soalan 6 lah cikgu dah bincang. Awak tengoklah dalam buku awak pada muka surat 91 hingga soalan 93. Oh, Cikgu, baik-baik cikgu. Cikgu, Ya. yang luas image tu lah, luas objek tu yang negatif 40 tu macam mana dapat cikgu? 40. 40 tu objek. Luas Oh, objek. 40 tu objek. Macam mana dapat 40 tu cikgu? Awak tengok dekat soalan dia. Baca soalan 2 tu. Ni. Oh, okey. Dia bagi A, B, C, D, E. Luas dia 40. Jadi dia setiap kali awak nak jawab soalan, awak kena pastikan bentuk yang dia bagi tu image ke objek. Kalau ini dia adalah image, awak kena carilah objek. Nak cari objek, awak kena buat yang kalau ini image kan. So luas image per dengan K kuasa 2. Ini untuk dapat objek. Lepas tu baru tolak. Maksudnya berdasarkan maklumat apa yang diberi awak dapatkan kena dapatkan salah satulah. Kalau dia beri image awak dapatkan objek ataupun dia beri objek awak dapatkan image. Mic aku rapat dengan mulut. Kenapa Is? Ada masalah tak dengar kalau jauh? Minggu Saya depan. kalau jauh memang tak dengar cikgu. Oh ya ke? Itulah Kita ni kan kekangan teknologi belum TikTok. Kalau semua okey sebenarnya lagi senang lah kan? Betul tak? Memanglah ramai cikgu-cikgu lain yang cikgu nampak dia punya gadget semua dah TikTok. Cikgu terpaksa lah guna apa yang ada dulu ya. Sorry lah ya di atas segala kekurangan. Tak apa cikgu. Cikgu buat macam ni pun okey dah. Okey. Terima kasih Mus. Amat menghargai. Okey. Siapkan kerja cikgu bagi. Ada apa masalah boleh WhatsApp cikgu. Video ini cikgu akan share nanti jangan risau. Ada masa lagi tau, kelas cikgu sampai 4.30. So jangan ke mana-mana. So tempoh yang ada tu siapkan dulu latihan. Dan cikgu pun tunggu juga ni. Okay, cikgu share sekarang video. Boleh Aiman? Bagus Aiman. Aiman je yang cikgu nampak muka awak dah lama. Tu pun cikgu dah tak berapa pecah. Mila lain mana ni muka? Tolong tunjuk sikit, cikgu nak tengok sikit. Siapa lagi nak view, nak tunjuk? Malu. Cikgu nak notak cikgu. Saya tak pakai tudung cikgu. Kau. Awak nak pakai tudung saji ke? Saya Saji. Ke tudung apa? Aduh.
Aduh, nanti anak rambut nampak berdosa saya cikgu. Yelah, baguslah awak ni Azman. Okay, Dah muka tak handsome, kau tutuplah kamera kau. apa pula handsome apa? Kan Aiman pun. Okay, assalamualaikum semua. Cikgu nak itulah, awak ni rendah diri sangat. Okay. Okey, terima kasih kau. Ya. Okay, terima kasih. Awak nak keluar dah boleh keluar sekarang. Keluar, Cikgu dah stop recording. Sekejap.